Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada para pelajar sekalian. Kita akan meneruskan pembelajaran kita bagi silibus matematik tambahan KSSM tingkatan 5, dan kali ini kita akan mempelajari bab yang ketiga, iaitu pengamiran. Dalam siri video kali ini kita akan mempelajari apa yang dikatakan sebagai kameran tak tentu. Anda seperti biasa akan ditemani oleh rakan anda, iaitu saudara Amir. Amir? Ya, cikgu. Amir ready dah, Meh? Ready dah, cikgu. Jom, kita belajar, Meh. Okey, cikgu, okey. Okey, Meh, kita mulakan pembelajaran kita, Meh, dengan melihat 3.1, iaitu pengamiran sebagai songsangan kepada pembezaan. Okey, kita mulakan dengan aktiviti penerokaan di sini untuk kita memahami definisi dan juga tata tanda pengamiran. Okey, di sini diberikan Y dan juga dy per dx. Iaitu terbitan pertama. Ini adalah perkara yang pernah kita bincangkan, iaitu berkenaan dengan pembezaan dulu. Iaitu jika diberikan fungsi Y itu ialah 2x kuasa 3, maka terbitan pertamanya ataupun dy dx-nya ialah 6x kuasa 2. Okey, apa yang kita buat di sini dipanggil sebagai pembezaan. Okey, yang dikatakan pengamiran itu ialah kita lakukan proses yang bertentangan. Okey, oleh itu dapatlah kita nyatakan di sini ialah pengamiran ialah suatu proses songsangan kepada pembezaan. Amir faham cakap tu? Okey, cikgu, faham, cikgu. Okey, bagus. Kita teruskan, Meh. Okey, Meh, di sini kameran akan ditulis menggunakan tata tanda pengamiran seperti ini. Amir tengok. Tak pernah tengok kami kan? Tak pernah tengok lah, cikgu. Tata tanda pengamiran ni, Meh, dia berbentuk S macam ni, Meh. Berbentuk S yang dipanjangkan. Itu tata tanda pengamiran. Okey. Kemudian, Meh, dia akan tulis macam ni tau. Kamerkan 6x kuasa 2 ni. Okey. Jadi kamerkan 6x kuasa 2 dan dia mesti letakkan di sini dx. Nampak? Okey, ini menunjukkan bahawa kameran ini berlaku terhadap x. Jadi tata tanda kameran mesti letakkan tanda S dan mesti dituliskan dx di sini. Cikgu, kalau kita tulis dy sini tak boleh ke, cikgu? Baguslah itu. Okey, boleh, Meh, boleh. Tapi dengan syarat kalau sini dy, maka di sini kan mesti dalam sebutan y. Bukan sekadar y je tau, Meh. Kalau Meh gunakan t pun boleh. dt, maka di sini kena dt lah. Kalau di sini du, di sini kena u lah. Macam itulah. Okey, cikgu. Faham, cikgu, faham. Okey, bagus. Okey, kita teruskan, Meh. Baik. Maka di sini, Meh, kita kata kameran bagi 6x kuasa 2 akan sama dengan 2x kuasa 3. Macam itulah cara baca dia. Okey, Meh, hasil kameran yang kita dapat ni 2x kuasa 3 ni kan, ada istilah di sini iaitu dipanggil anti terbitan. Kalau Meh jumpa istilah ni dalam buku teks ke, dalam kerujukan ke, itulah maksud dia. Okey, cikgu, okey. Daripada sini, Meh, dapat kita buat rumusan secara am, iaitu jika terbitan bagi fx sama dengan f prime, okey, maka kameran bagi f prime ini akan sama dengan fx. Itulah, Meh, secara amnya apa yang dikatakan pengamiran sebagai songsangan pembezaan. Macam mana, Meh, boleh faham setakat ni? Okey, cikgu, faham. Okey, Meh, kita teruskan pembelajaran kita, Meh, dengan 3.2, iaitu kameran tak tentu. Okey, kita buat satu aktiviti penerokaan di sini untuk kita mengenali apa yang dikatakan sebagai pemala pengamiran. Okey, Meh, di sini, Meh, seperti yang kita sedia maklum, jika suatu fungsi itu diberikan sebagai 2x kuasa 3, maka terbitan pertamanya ialah 6x kuasa 2. Okey, yang ni Amir tahu kan? Okey, cikgu. Baik. Macam mana, Meh, kalau 2x kuasa 3 tambah 2? Apa terbitan pertamanya? 6x kuasa 2 jugalah, cikgu. Yes, okey. Kemudian, Meh, kalau 2x kuasa 3 tolak 5? Sama lah, cikgu. 6x kuasa 2 juga. Betul, Meh, betul. Okey. Begitu juga, Meh, di sini kalau 2x kuasa 3 tambah 2 per 3, terbitan pertamanya juga 6x kuasa 2. Okey, Meh, di sini, Meh, kalau kita katakan kameran bagi 6x kuasa 2 sama dengan 2x kuasa 3, seperti mana yang kita tengok dalam slide yang pertama tadi, Meh, maka dia kurang tepat, Meh. Betul tak, Meh? Maksud cikgu? Maksud cikgu macam ni lah, Meh. Kalau kita kamerkan 6x kuasa 2, mungkin boleh jadi ni 2x kuasa 3 tambah 2. Betul tak? Bukan ni saja, Meh. Boleh juga kalau kita kamerkan 6x kuasa 2, dia boleh jadi 2x kuasa 3 tolak 5. Betul juga, cikgu. Jadi maksudnya cikgu boleh juga, cikgu, kalau dia sama dengan 2x kuasa 3 tambah 2 per 3? Betul.
Nampak tak yang apa yang kita rumuskan dalam slide yang pertama tadi nampak kurang tepat, betul tak? Betul cikgu, betul. Jadi nak buat macam mana cikgu Dia akan macam ni meh. Ambil tengok Bila kita kamerkan 6x kuasa 2, okey, dan semuanya akan dapat 2x kuasa 3. Okey, yang berubah-ubah tu meh ialah pemala hujung ni, nampak tak? Di sini kosong, di sini boleh 2, boleh negatif 5, boleh 2/3 dan boleh macam-macam lagi. Bukan setakat ni contoh saja. Jadi caranya kita letakkan di sini sebagai C. Jadi C ni boleh macam-macam lah. Boleh 2, boleh negatif 5, boleh 2/3 dan sebagainya. Macam mana? Boleh meh? Okey cikgu, okey. Jadi C ni dikenali sebagai pemala pengameran. Cikgu, dia mesti pakai C ke cikgu? Tak boleh ke huruf lain? Boleh meh? Amir boleh pakai selain daripada C. Tapi Amir seorang lah yang akan guna macam tu Sebab satu dunia akan gunakan C. Amir tengoklah buku-buku rujukan mana-mana kan, dia akan gunakan C Oh, macam tu cikgu Jadi C tu digunakan untuk menyatakan pemala pengameran Jadi kita gunalah C jangan gunakan huruf lain Okey cikgu, okey. Okey, mari kita teruskan pembelajaran kita dengan 3.2 iaitu kameran tak tentu Okey, kita jalankan aktiviti penerokan di sini untuk kita mengenali rumus kameran tak tentu. Okey, berdasarkan kepada perbincangan kita tadi kita dapati kameran bagi 6x kuasa 2 akan sama dengan 2x kuasa 3 tambah C. Okey. Cikgu nak tanya Amir nampak tak di sini pola dia macam mana? Apa yang Amir nampak di sini cikgu? Kuasa dia bertambah 1 cikgu. Daripada kuasa 2 jadi kuasa 3 kat sini. Okey, bagus. Itu pola yang kita nampak di mana indeksnya ataupun kuasanya bertambah 1 di sini. Okey. Kemudian kemudian cikgu, 6 akan jadi 2 cikgu. Macam mana 6 boleh jadi 2? Bagi 3 cikgu. Okey, betul Jadi 6 bahagi dengan 3. Jadi 3 ni datang daripada mana Daripada kuasa 3 ni cikgu. Okey, bagus-bagus Okey, daripada sini dapatlah kita buat satu kesimpulan secara am, iaitu kameran bagi AX kuasa N akan sama dengan AX kuasa N tambah 1, iaitu kuasa dia bertambah 1 Kemudian bahagikan dengan N tambah 1, iaitu kuasa yang dah bertambah tadi. Okey. Dan jangan lupa kena tambahkan dengan C di sini. Boleh Okey juga, boleh juga. Okey, inilah yang dikenali sebagai rumus kameran tak tentu. Okey. Okey, seterusnya kita lihat di sini satu penerokan lanjutan Dalam penerokan lanjutan ini kita nak cari kameran bagi suatu pemala Sebagai contoh kita ambil kameran bagi 5. Jadi apa dia kameran bagi 5 Okey, kita tahu bahawa 5 itu sebenarnya ialah 5x kuasa kosong x kuasa kosong kan sama dengan 1. Betul tak? Jadi 5 darab 1 5 lah. Okey, dengan menggunakan rumus kameran tak tentu ni, jadi x kuasa kosong akan bertambah 1 jadi x kuasa 1, kemudian bahagikan dengan kuasa dia iaitu 1. Maka dapatlah 5x kuasa 1 per 1 tambah C. Kemudian kita ringkaskan, dapatlah 5x tambah C. Okey, di sini kita dapati kameran bagi 5 ialah 5x tambah C. Kalau cikgu tanya, kameran bagi 7 apa 7x tambah C cikgu. Okey, bagus Kalau kameran bagi 1/2? 1/2x tambah C. Yes. Kameran bagi 1? X tambah C tu. Okey, bagus. Jadi di sini dapat kita buat satu kesimpulan secara am, iaitu kameran bagi K ialah KX tambah C. Di mana K itu adalah suatu pemala. Okey, di sinilah rumus kameran suatu pemalar. Boleh Okey juga, boleh. Okey, untuk slide yang seterusnya ni kita akan lihat beberapa contoh soalan berkaitan dengan kameran tak tentu Okey, contoh yang pertama cari kameran bagi setiap yang berikut. Okey, soalan A, kameran bagi 12x kuasa 3 jadi ambil tengok di sini macam mana kita nak mengkamerkan dia. Baik, cikgu tunjukkan cara yang lebih mudah ambil tengok di sini. 12x kuasa 3 tu ambil letakkan x kuasa 3 tu di dalam kurungan. Okey. Jadi kan ambil kamerkan yang dalam kurungan je Ambil jangan ambil peduli yang 12 tu 12 tu tulis saja macam tu, kemudian kamerkan yang dalam kurungan saja. Jadi x kuasa 4/4 lah. Boleh tak? Okey juga, boleh. Okey, kemudian 4 dengan 12 tu kita ringkaskan. Okey, jadi 3 kan. Maka jawapan akhir kita ialah 3x kuasa 4 tambah C. Boleh? Okey, boleh ke? Okey, soalan B bila kita nak kamerkan kita mesti pastikan yang x itu berada di atas
Jadi kita naikkan X ke atas jadi kuasa jadi negatif 2 lah sini. Okey. Dan ikut macam mana yang cikgu bagi panduan tadi, iaitu kita letakkan dalam kurungan X ni, letakkan dalam kurungan dan kemudian kita kamerkan yang dalam kurungan saja. Jadi 2/3 tu biar dia luar, kita kamerkan yang dalam kurungan ni. Okey, bila kita kamerkan macam mana? Kuasa dia akan bertambah 1, jadi negatif 2 tambah 1 jadi negatif 1. Kemudian bahagikan dengan kuasa yang bertambah tadi, iaitu negatif 1 ni. Okey. Kemudian di sini kita ringkaskanlah. Jadi negatif 1 ni kita boleh darabkan dengan 2/3 ni, akan jadi negatif di depan ni. Kemudian X kuasa negatif 1 ni kita turunkan ke bawah, jadi 1/X. Dan akhirnya dapatlah kita tulis macam ni. Okey juga, okey. Okey, mari kita teruskan dengan melihat contoh yang kedua. Contoh kedua ni sama juga, iaitu cari kameran bagi setiap yang berikut ya. Okey, soalan A yang tengok di sini kamerkan. Macam mana kita nak kamerkan ni cara dia macam yang cikgu beri panduan tadi Yang pertama, X itu mesti berada di atas. Tak boleh berada di bawah ni. Jadi kita naikkan atas jadi X kuasa negatif 3 lah. Okey, yang kedua panduan cikgu bagi tadi ialah X ni kita letakkan dalam kurungan. Termasuk juga yang 5X ni kan. X ni dalam kurungan. Dan bila kita kamerkan yang dalam kurungan tu saja. Jadi maknanya dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Kuasa negatif 3 ni tambah 1 jadi negatif 2. Kemudian bahagikan dengan negatif 2. Okey, jadi 1/2 ni letak di luar ni saja. Sama juga di sini. X kuasa 1 kan. Bila kamerkan kuasa bertambah jadi kuasa 2/2 Okey, dan kameran bagi 7. 7 ialah pemalah. Jadi 7X. Kemudian jangan lupa tambah C Okey, jadi kita ringkaskan ringkaskan jadi macam ni. Jadi akhirnya inilah dia kameran yang kita cari tu untuk soalan A. Boleh Boleh juga, boleh. Okey, seterusnya soalan B soalan B ni kita kena pecah-pecahkan macam ni dulu Okey, di sini kita boleh ringkaskan X kuasa 4 dengan X kuasa 2 ni kita boleh potong Kemudian di sini kan per X kuasa 2 ni kan kita mesti letak ke atas nanti akan jadi X kuasa negatif 2. Okey, maka kita akan tulis macam ni lah. Boleh Boleh juga, boleh. Okey, macam mana tadi juga bila kita kamerkan yang dalam kurungan ni saja. Itu lebih mudah untuk kita faham Okey, jadi bila kita kamerkan jadi macam ni lah. X kuasa 3/3, kemudian di sini X kuasa tambah 1 jadi negatif 1/negatif 1. Kemudian ringkaskan ini 3 dengan 3 ni kita boleh potong. Okey, kemudian di sini negatif ni kan dia akan darabkan dengan positif sini, nanti akan jadi tolak lah kat sini, maka kita boleh tulis macam ni Okey, jadi nampaknya di sini X kuasa negatif 1 ni kita turunkan ke bawah. Maka inilah jawapan kita inilah dia kameran bagi soalan B ni. Macam mana? Okey tak? Okey juga, okey. Tapi dia kena buat latihan lah cikgu tu perkara biasalah barulah kita mahir Betul juga, betul. Okey kita teruskan dengan slide yang seterusnya ni. Okey, dalam slide kali ni kita buat satu penerokaan untuk mencari kameran bagi setiap yang berikut. Okey, sekarang tengok soalan A dan soalan B ni kan. Nampak tak persamaan dan perbezaannya? Lebih kurang sama lah cikgu. Di sini kuasa 2, di sini kuasa 5 cikgu. Yang lain tu semua sama. Okey, betul, bagus. Okey, kita tengok yang pertama soalan A ni. Macam mana cara kita nak selesaikan? Yang ni kita boleh kembangkan sebab kuasa 2 kan. Okey, kemudian kita darabkan 2 ke dalam. Kita boleh tulis seperti inilah. Kemudian kita kamerkan satu-satu sebutan ni nanti akan jadi macam ni lah. Yang ni cikgu tak payah detailkan Amir pun tahu Tak apa cikgu, Amir tahu yang tu. Okey, bagus Kemudian kita ringkaskan, akhirnya kita dapatlah ini jawapannya. Boleh tak? Boleh juga, boleh. Okey, yang jadi persoalan sekarang ni soalan B ni. Apa persoalan dia? Persoalannya ialah sini ialah kuasa ni. Kalau kuasa 2 kita boleh kembangkan. Tapi kalau kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5 kita tak boleh kembangkan. Jadi macam mana kita nak buat? Itu persoalannya. Betul tak Betul juga, betul. Meh pun terfikir juga hal tu tadi cikgu. Okey, maknanya di sinilah persoalannya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Kita akan gunakan satu kaedah yang dikenali sebagai kaedah penggantian. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan bagaimana kaedah penggantian ini kita jalankan. Okey, langkah pertama kita gantikan 3x tambah 1 yang dalam kurungan ni sebagai u. Okey, kemudian
kita dapatkan terbitannya iaitu du per dx sama dengan 3 dah. Kemudian kita susun atur du per dx sama dengan 3 ni sebagai du per 3. Dx ni bawa ke kanan jadi dx macam ni. Boleh meh? Okey cikgu. Tapi nak buat apa cikgu Tak, ini cikgu tengah tunjukkan lah yang dipanggil kaedah penggantian ni. Nanti Amir akan tengoklah kesudahannya macam mana Okey cikgu. Baik, kita teruskan dulu meh. Kita pun ambillah kamera ni, kita gantikan 3x tambah 1 ni dengan u. Ni jadi 2u kuasa 5 dan dx ni meh. Nampak tak? Dx ni kita gantikan dengan apa? Gantikan dengan du per 3. Nampak? Kemudian kita satukan di sini 2u kuasa 5 ni per 3 ni kan. Jadi kita tulis macam ni lah nanti. Okey cikgu, saya faham setakat ni. Okey, bagus. Okey, kemudian kita kamerkan kamerkan apa? Kamerkan u lah. U kuasa 5 jadi u kuasa 6 per 6. Kemudian tambah c. Cikgu, boleh potong tak 2 dengan 6 ni? Boleh meh. Memang itulah langkah seterusnya. Kita ringkaskan. Okey, kemudian akhir sekali kita gantikan balik u dengan 3x tambah 1. Okey, maka inilah jawapan kita. Inilah meh yang dikatakan kaedah penggantian. Macam mana boleh? Kenapa meh gelap meh? Oi, banyak perkara cikgu kena ingat. Yalah meh, kita kan tengah belajar sekarang. Inilah ilmu-ilmu dia yang kita kena pelajari. Jangan bimbang meh, nanti Amir dah biasa, tak ada apa ni semua. Dah perkara biasa dah. Kena buat latihan ni nampaknya. Memanglah meh. Janganlah latihan tu jadi bebanan pula. Betul cikgu, betul. Okey meh, untuk slide yang seterusnya ni, ini adalah satu penerokaan lanjutan. Tadi kita belajar dah tentang kaedah penggantian kan? Ya cikgu. Okey, dan Amir nampak macam susah, betul tak? Kenapa cikgu? Ada kaedah yang lebih senang ke? Ini yang cikgu nak tunjuk ni. Okey, sebenarnya meh, kita tak payah guna kaedah penggantian ni pun tak apa. Kita guna kaedah yang lebih mudah. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan. Kita guna kaedah alternatif ni. Ini lebih mudah meh. Okey, macam mana cara dia? Kita ambil soalan yang sama. Ambil tengok dia punya pola dia. Okey, pola dia macam mana? Dia akan jadi macam ni. Kuasa 5 ni dia akan bertambah 1 jadi kuasa 6. Kemudian kuasa 6 tu kita bahagikan ke bawah. Nampak tak? Dia sama pola kameran biasa kan? Betul cikgu, betul. Kemudian 6 ni kita darabkan dengan ni 3 ni. 3 ni adalah perkali kepada x ni. Nampak tak? Kemudian tambah c. Macam tu lah. Kita ringkaskan. Dapat jawapan yang sama. Oh, mudah je cikgu boleh ke cikgu kita jawab cara macam ni cikgu? Boleh lah meh. Apa tak bolehnya? Tapi meh, Amir janganlah sampai tak tahu langsung kaedah penggantian ni. Kena belajarlah juga. Okey cikgu, okey. Tapi bila Amir nak jawab soalan, Amir gunalah kaedah alternatif ni. Betul tak? Okey cikgu, okey. Okey meh, daripada pola yang Amir nampak dalam kaedah alternatif ni, kita boleh buat satu kesimpulan secara am. Amir tuliskan di sini kameran bagi M kurungan AX tambah B kuasa N. Dalam kurungan ni dia mesti AX tambah B tau. Dia tak boleh lain Okey, maka kameranya nanti akan dapat apa? Macam ni kan yang kita buat tadi. Kuasa akan bertambah 1, kemudian bahagikan ke bawah. Macam kita buat kameran biasa. Cuma yang bezanya ialah N tambah 1 ini mesti kita darabkan dengan A. A itu apa dia? Berkali kepada X ni. Nampak tak? Okey, kemudian jangan lupa lah tambah C Okey juga, okey. Maka daripada sini dapatlah kita ambil ni sebagai satu rumus. Ini adalah rumus khas untuk apa? Untuk kameran bagi satu fungsi yang mempunyai bentuk macam ni. Di mana dalam kurungan ni ialah AX tambah B. Okey juga. Macam ni senang lah juga. Alam kamu memang nak cari benda yang senang je. Mestilah juga semua macam tu. Okeylah. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh soalan yang melibatkan perkara yang kita bincangkan sebentar tadi. Mari tengok di sini. Cari kameran bagi setiap yang berikut. Cikgu kata kat Amir tadi, kameran ni kameran khas iaitu untuk fungsi yang berbentuk AX tambah B. Baik, cikgu nak tanya Amir, 3 tolak 4X ni, adakah dia berbentuk AX tambah B Taklah cikgu. Tak dia bentuk AX tambah B lah di sini, iaitu A dia negatif 4. Nampak tak? B dia lah 3. Okey juga, okey juga.
Okey, Amir nak jawab ke cikgu nak tunjukkan? Amir try juga, Amir try. Amir rasa cikgu dekat sini jawapannya ialah 3 tolak 4x kuasa 4 per 4. Kemudian 4 di bawah tu cikgu kita darabkan dengan A. A dia ialah negatif 4. Kemudian tambah C. Betul tak cikgu? Jom kita tengok. Betul sama macam yang cakap tadi Okey, kemudian kita ringkaskan ringkaskan jadi macam tu lah. Maka inilah jawapan dia. Mudah cikgu Itulah lebih mudah lah kalau gunakan rumus ni kan. Okey, soalan B pula soalan B ni cikgu terangkanlah. Baik, di sini kita tak boleh letakkan 2x tambah 1 ni di bawah kita kena naikkan atas. Jadi akan jadi macam tu. Kan? Boleh faham tak tu? Okey cikgu, okey. Baik, sebelum tu Amir tengok dululah adakah ini berbentuk AX tambah B ni? Kat sini jelas lah 2 ni adalah A, B tu adalah 1 kan? Ya cikgu, betul. Okey. Jadi di sini kita kamerkan nanti akan jadi macam ni lah. Okey, kita kamerkan yang kurungan ni jadi kuasa negatif 3 tambah 1 jadi negatif 2. Kemudian kita bahagikan ke bawah negatif 2 tu. Dan kemudian kita darabkan dengan A dia, iaitu 2. Kemudian tambah C lah. Boleh Okey cikgu, boleh. Seterusnya kita ringkaskan lah. Akhirnya dapatlah macam ni. Okey, Amir tengok di sini kenapa dapat negatif ni, sebab di sini positif kan, 1 per 4, di bawah ni negatif. Jadi positif darab negatif dapat negatif sini. Macam mana dapat 16? 4 darab 4 di sini 4 kali 4 16 lah. Okey, kemudian kan ini kuasa negatif 2 kan. Kita tak mau dia duduk atas lah, kita turunkan balik bawah, kuasanya akan jadi positif. Macam mana, confident tak? Lebih confident cikgu dengan rumus ni. Tapi Amir jangan lupa kaedah penggantian tu belajar juga tau. Okey cikgu, okey. Okey, baik, kita tengok di sini satu penerokaan untuk kita melihat perkaitan antara persamaan lengkung dan fungsi kecerunan. Di sini cikgu tunjukkan suatu lengkungan y sama dengan 3x kuasa 2 yang berwarna merah ni. Ini adalah garis tangennya pada titik A. Okey, daripada sini apa yang kita tahu ialah jika y sama dengan 3x kuasa 2, maka terbitan pertamanya dy per dx sama dengan 6x. Y sama dengan 3x kuasa 2 ni dikenali sebagai persamaan lengkung. Okey. Manakala dy per dx sama dengan 6x ini dikenali sebagai fungsi kecerunan. Okey, jadi di sini oleh kerana kita faham bahawa kameran merupakan songsangan kepada pembezaan, maka apabila kita kamerkan fungsi kecerunan, maka kita akan dapat persamaan lengkung. Faham tak Faham juga, faham. Okey, bagus Maka daripada sini dapatlah kita tuliskan bahawa jika fungsi kecerunan dy per dx sama dengan f prime, maka persamaan lengkungnya ialah y sama dengan kameran bagi f prime ni. Itulah berkaitan antara persamaan lengkung dan fungsi kecerunan. Boleh Okey cikgu, boleh cikgu. Okey, bagus Okey, di sini kita lihat satu contoh Diberi fungsi kecerunan suatu lengkungan ialah dy per dx sama dengan 15x kuasa 2 tambah 4x tolak 3. Cari persamaan lengkung jika lengkung itu melalui titik negatif 1, 2. Jadi soalan ini digambarkan dengan gambar raja sebelah ni lah. Okey Baik, matlamat kita nak cari apa? Nak cari persamaan lengkung. Yang diberikan apa? Yang diberikan adalah fungsi kecerunan. Kita dah faham dah bahawa kita nak dapatkan persamaan lengkung dengan cara kita mengkamerkan fungsi kecerunan. Ini adalah fungsi kecerunannya. Maka bila kita kamerkan fungsi kecerunan ini, maka dapatlah persamaan lengkung. Okey, seterusnya kita kamerkanlah fungsi kecerunan ni bila kita kamerkan, kita akan dapat 15 x kuasa 3 per 3 tambah 4 x kuasa 2 per 2 tolak 3x tambah c. Boleh kamer yang tu kan? Okey cikgu, boleh cikgu. Okey, kemudian kita ringkaskan akhirnya kita dapat ni. Inilah dia persamaan lengkung yang kita cari. Tapi persamaan lengkung ini belum sempurna lagi Kenapa tahu Sebab kita tak tentukan lagi nilai C ni. Okey cikgu, okey. Baik, macam mana cara kita nak tentukan nilai C ni? Caranya ialah kita gunakan maklumat ni. Di mana lengkungan ini melalui titik negatif 1, 2. Bila dia melalui titik ini, maka nilai X dan nilai Y, iaitu X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 2 ini akan memuaskan persamaan.
Memuaskan persamaan maksudnya meh, kita boleh gantikan ke dalam persamaan ini nilai-nilai berkenaan. Okey, maka di situ kita gantikanlah y dengan 2, gantikan x dengan negatif 1. Maka kita ringkaskan di sini, dapatlah nilai c sama dengan 2. Maka akhirnya dapatlah persamaan lengkung yang kita cari tu. Inilah jawapan dia. Boleh meh? Okey cikgu, okey. Macam mana meh? Boleh follow tak setakat ni? Okey cikgu, boleh cikgu. Itulah dia meh, apa yang dikatakan sebagai kameran tak tentu. Okey, ada apa-apa meh nak tanya? Rasanya tak ada cikgu setakat ni. Bagus meh. Kamu dah semakin matang dalam pembelajaran meh kan? Okey meh, kalau tak ada apa-apa meh, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk siri kali ini, dan kita akan jumpa lagi dalam siri pembelajaran kita dalam video yang seterusnya selepas ini. Okey cikgu.